Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Saya ingin membacakan satu hikmah yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita mau mencapai kehendak kita, supaya kehendak kita itu dapat tercapai. Ibnu Athilah menyebutkan dalam satu hikmahnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Di dalam hikmah ini Ibnu Athilah pada asasnya ada menjelaskan dua kaedah kita mau mencapai cita-cita atau kehendak kita. Dalam hidup kita ini memang banyak cita-cita, banyak kehendak yang tidak terbatas, tapi kemampuan kita terbatas. Ada kemahuan yang kecil, yang besar. Manusia semuanya mau supaya apa yang mereka nak itu tercapai. Kalau tak tercapai, putus asa. Jadi satu tekanan hidup. Ramai orang gila kerana gagal dalam politik pun boleh gila, gagal nak kahwin pun jadi gila, gagal dalam pelajaran pun jadi gila, gagal nak nak cari duit pun boleh jadi gila, dan macam-macam boleh berlaku. Jadi Ibnu Athilah menjelaskan kepada kita macam mana cara yang sebaik-baiknya kalau kita gunakan, insya-Allah cita-cita kita itu, kehendak kita itu akan berjaya dengan mudah. Bila kita sebut kehendak itu masalah, kita nak selesaikan masalah. Katalah kita nak jadi orang kaya, maknanya masalah lah. Macam mana masalah kita nak selesai? Kalau orang politik misalnya UMNO ke PAS sekarang ni, masing-masing nak jadi calon, itu masalah lah tu. Macam mana nak selesai? Macam-macam lah cara manusia ikut. Kalau Islam ni ikutlah taraf pemikiran mereka masing-masing, dan bergantunglah juga kepada kepercayaan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang tak ada iman, tak ada agama, bila nak pilihan raya, pergilah jumpa bomo, jumpa pawang. Bomo dan pawang laris masa nak pilihan raya. Tak percaya, tanyalah orang-orang politik. Jadi kita juga pun tak kurang. Ada yang berjumpa bomo dan pawang. Masalah bila kita sakit, kita nak sembuh, itu pun masalah. Yang kita mau sembuh, dia macam mana nak sembuh cepat? Dah cuba itu, cuba ini bertahun-tahun, akhirnya carilah pawang. Kebetulan jumpa pawang sekali saja, sembuh. Jumpa ustaz-ustaz bertahun-tahun tak sembuh, jumpa Tok Syah sekali je sembuh. Ini jadi masalah, tuan-tuan. Jadi Ibnu Athilah menerangkan tadi kaedah yang sebenar. Apa juga masalah, termasuklah masalah kehendak kita ni. Orang-orang sufi kata, selesaikanlah dengan hakikat. Bahasanya begitu, selesaikanlah dengan hakikat.
Jangan disesai dengan syariat. Kalau disesai dengan hakikat, mudah, senang, lapang dada, dapat keridhaan Allah. Kalau diselesaikan dengan syariat, susah payah, penat dan mengecewakan nanti. Jadi Ibnu Athaillah dalam hikmah ini sebenarnya dia menjelaskan macam mana kita nak mencapai cita-cita kita, mestilah dengan hakikat. Maka kata beliau, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Satu-satu cita-cita atau kehendak anda itu tidak akan tak berjaya lah, mesti berjaya lah, ataupun tidaklah akan tersekat, tidaklah akan terbantut. Cita-cita, satu cita-cita yang anda mahukan tidak akan terbantut sekiranya anda mengejarnya, mengusahakannya dengan Tuhan anda, bi rabbika, artinya dengan Allah. Bila sebut dengan Allah, inilah dengan hakikat. Itulah yang dimaksudkan dengan hakikat. Jadi apabila kita ingat dengan Allah, dengan hakikat ni sama saja, maka kita perlulah mengingatkan sifat-sifat Allah yang pernah kita pelajari. Misalnya yang berkaitan ialah sifat qudrat dan iradah, bahawa Allah sajalah yang mempunyai sifat qudrat. Allah lah yang bernama Qadir atau Qadir, Maha Berkuasa. Dan Allah sajalah yang bersifat iradah atau kehendak. Allah saja yang mempunyai kehendak, dan Allah lah yang bernama atau bersifat muridun, yang berkehendak. Jadi apabila kita ingat Allah yang berkehendak, Allah yang Maha Berkehendak, Allah yang Maha Berkuasa, maka kita tahulah dalam ilmu tauhid disebutkan, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Sebiji abu tu tidak akan bergerak ke mana-mana kecuali dengan izin Allah, maknanya dengan kehendak Allah, dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat baliklah sifat qudrat dan iradah. Apabila kita nak mencapai satu-satu matlamat yang kita cita-citakan, kita nak ingat balik pertama sekali tadi sifat qudrat dan iradah, bahawa yang Maha Berkuasa itu Allah, yang Maha Berkehendak itu Allah. Sebiji abu tidak bergerak kalau Allah tak kehendaki. Begitulah juga kehendak kita, cita-cita kita itu sama juga dengan abu tadi. Kalau Allah tak izin, tak akan berjaya. Kalau Allah izin, Allah kehendaki, tentulah berjaya, sekalipun dihalang oleh siapa saja menghalang. Banyak rintangan, apa juga rintangan, kalau Allah dah berkehendak, maka akan berjaya lah. Sebab kehendak Allah itu mutlak, maha mutlak, muridun. Jadi kerana itulah tuan-tuan, bila kita bersungguh-sungguh mengejar cita-cita kita, hendaklah kita rasa dengan Allah. Tapi untuk sampai ke tingkat dengan Allah ini, mestilah didahului dengan nama dia. Ini yang susah tuan-tuan. Malam ini kita baca teorinya saja, praktikalnya kita tak ada. Sebab apa? Untuk membolehkan kita mengejar sesuatu kehendak atau cita-cita dengan Allah, mestilah kita sudah biasa dengan nama dia, dengan nama Allah yang selalu disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang.
Nabi bersabda, kullu amrin dhi balin la yabda'u bi bismillahi fahuwa aqta'u. Tiap-tiap perkara yang baik bila dilakukan tanpa dimulai dengan nama Allah, maka perkara yang baik tadi terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak dapat rahmat. Apa saja yang baik. Sebab itulah bila kita nak buat baik, nak makan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak makan, nak minum bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah perbuatan kita itu ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ada keberkatannya, ada kebaikannya yang kekal akan kita nikmati sampailah di akhirat nanti. Tapi itu adalah asas atau permulaan dengan nama Allah. Artinya bukanlah bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, bila memulakan suatu kerja, itu sudah sampai ke tingkat dengan nama Allah. Dulu satu masa saya sudah terangkan dengan nama Allah.